tazkirah ni tuan-tuan dan puan sekalian. Umpama contoh isteri kita nak keluar rumah. Isteri kita dia pesan, dia buat checklist di barang. Bang, ini tolong beli sekian-sekian gula, garam semua kan. Banyak senarai. Sampai 20 dia senarai. Sebelum keluar rumah, kita siap-siap lah kan. Kita siap-siap mandi semua kan. Kita gosok gigi apa semua. Okey, sebelum nak pergi kedai, isteri kita beritahu, abang, jangan lupa senarai tadi dia tunjuk. Ni senarai nak beli tadi. Itu nama tazkirah. Dia pendek. Dia tak perlu panjang-panjang. Sebab tazkirah ni sekadar mengingati, nak ingat. Asasnya semua dah tahu dah benda ni. Asasnya berkaitan dengan Islam, berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan ibadah dan sebagainya, semua dah tahu. Perkara-perkara yang berkaitan dengan kehidupan seharian semua dah tahu. Tinggal lagi macam mana kita nak mengaplikasikan di dalam kehidupan. Tinggal lagi kita nak cari orang lain, kita nak cari penceramah, kita nak cari tazkirah untuk ingatkan kita balik kenaan dengan perkara-perkara yang asas. Gitu. Dia lain dengan pembelajaran. Pembelajaran dia pada benda yang dia tak tahu kepada yang dia tahu, ilmu yang baru. Itu dia kena masuk dalam kuliah, masuk dalam ceramah dan sebagainya. Tapi alhamdulillah tuan-tuan yang dimata Allah sekalian, hari Jumaat, hari yang mulia, tadi pun kita dah dengan tazkirah ataupun kita dengan khutbah. Seminggu sekali wajib ada solat Jumaat. Sebab apa? Sebab nak ingatkan balik kepada kita. Dalam seminggu tu apa yang kita buat? Dalam seminggu tu apa yang kita dah buat? Jadi hari Jumaat, hari kita berkumpul, kita dengar khutbah, kita dengar pengisian khutbah. Apa yang disampaikan oleh khatib. Jadi mereka yang tidur dalam khutbah, dalam time khatib baca khutbah, rugilah. Maknanya dia tak dapat satu pengisian yang besar kenaan dengan isu-isu yang berlaku sepanjang seminggu. Bayangkan kalau setiap minggu, setiap kali Jumaat dia tidur, setiap kali Jumaat tidur, apa yang dia dapat? Hari-hari ni kuliah kau tak pergi, mungkinlah kan? Segi rajin insyaAllah. Dekat surau-surau, dekat masjid-masjid, kalau ada kita dengar tazkirah ataupun kuliah-kuliah pengajian, tengok poster ada, tengok WhatsApp ada kuliah-kuliah sekian-sekian, pergi. Kalau boleh pergi. Sebab apa? Sebab dia akan menambahkan ilmu kita. Dia akan menambahkan lagi sakofah kita berkenaan dengan Islam. Walaupun kitab tu kitab kecil je. Mazayah ihtimai Islam, apa maknanya saya mengenal Islam contoh. Kitab kaitan dengan fiqh. Tapi sekarang ni ada satu masjid dia buat kitab kuning lah, kitab kuning. Bab munakahat, fiqh munakahat. Adabul firaj. Firaj ni apa? Firaj ni apa? Pasal firaj ni katil. Adabul firaj, adab berkenaan dengan dalam atas katil. Faham tak? Faham tak faham ni? Faham? Adabul firaj, adab berkenaan dengan makan, adab ketika naik kenderaan dan sebagainya. Semua tu kalau tuan-tuan kaji, benda tu ada dalam kitab-kitab yang lama. Kitab-kitab lama. Tapi yang sekarang ni dia lebih kepada muasarah. Kita maksud kitab yang kontemporari. Jadi dia tak guna kitab-kitab kitab lama, kitab kuning. Padahal kitab kuning dia banyak ilmu-ilmu yang berkaitan dengan asas akidah itu sendiri. Tapi ala boleh hal tak apalah. Apa-apa kitab sekalipun kita boleh guna, tak ada masalah. Yang penting ada orang yang mengajar, ada ilmu yang bermanfaat yang kita boleh ambil. Hadirin hadirat muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi bila mana kita berada dalam satu kehidupan, satu bi'ah yang salihah, satu bi'ah yang baik, maka Allah SWT berfirman, Qad aflahal mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Dan surah Al-Mu'minun.
Telah berjaya orang yang beriman itu. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Saya nak cuba uraikan sikit berkenaan ayatnya surah Al-Mu'minun, surah orang yang beriman. Qad aflahal mu'minun, sesungguhnya telah berjaya orang yang beriman itu. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, orang yang khusyuk di dalam melakukan solat, mendirikan solat dalam keadaan yang khusyuk. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan orang yang terhadap segala satu itu mereka menempik ataupun mereka menakis dengan mereka tak nak buat, mereka tak nak buat benda dalam masa makna katanya, dan mereka menjauhkan perkara-perkara yang sia-sia, perkara yang sia-sia. Wallazina hum 'anil lagwi ni lawa yang sia-sia. Mereka tak buat perkara yang sia-sia. Walladzina hum lizakati fa'ilun, dan mereka yang berusaha membersihkan dirinya, membersihkan hartanya dari perkara-perkara yang syubhat, dari perkara-perkara yang boleh mengundang kepada kemaksiatan dalam harta tersebut. Tuan-tuan, dalam harta kita ni dia banyak segi lah. Tapi apa yang kita minta, harta yang penuh dengan keberkatan. Ada orang ada banyak harta tapi dia tak ada keberkatan, bahkan harta itu menjadi beban kepada dia. Dia jenuh nak jaga harta dia. Seharian dia fikir mana dia letak harta, mana dia letak. Tapi orang yang berilmu, orang beriman itu, mereka fikir harta itu harta itu sebagai satu kelebihan yang Allah SWT bagi. Bagi tidak menjadikan harta itu satu yang berlebihan. Dalam arti kata qana', mereka rasa cukup dengan apa yang ada. Jadi tuan-tuan yang mungkin bekerja di sini, dengan pendapatan yang alhamdulillah cukup untuk anak dan isteri dan untuk besar keluarga, maka bersyukurlah. Jadi cara nak bersyukur ialah dengan mengeluarkan zakat. Mengeluarkan zakat. Sebab apa? Ini boleh membersihkan diri kita, bersihkan diri. Walladzina hum li furujihim hafizun, dan mereka yang menjaga kehormatan. Kehormatan yang macam mana? Menjaga maruah mereka, menjaga maruah keluarga, menjaga maruah suami, menjaga maruah isteri dan seumpamanya. Mereka ini antara orang-orang yang beriman. Jadi tuan-tuan hadirin sekalian, ayat yang saya baca tadi semuanya berkaitan dengan ciri-ciri orang mukminun, yang mana kalau dah dipraktikkan dalam kehidupan seharian, maka kita akan menjadi seorang mukmin yang sejati, mukmin yang betul-betul, insya-Allah. Tapi yang pertama pun kita dah mungkin tak lepas, payahlah kan. Allazina apa yang tahu ini? Allazina hum fi salatihim khashi'un, mereka yang dalam solatnya sentiasa khusyuk. Payah nak khusyuk dalam solat, tuan-tuan. Kadang orang hilang barang, dia jumpa kan dalam solat. Dalam solat dia ingat barang dia hilang. Mana aku letak barang solat jap? Ingatlah tu. Jadi maknanya tak khusyuk. Tak khusyuk, tuan-tuan. Macam-macam benda yang kita dekat apa nak bagi makan anak bini, apa nak bagi kucing makan, aku nak keluar duit bila dan sebagainya. Maknanya benda-benda tu mengganggu dalam solat kita. Jadi macam mana caranya? Caranya tuan-tuan kena cuba.
kena cuba berusaha untuk kita tumpukan sepenuh perhatian kita dalam solat. Fatihah yang kita baca ada pengertiannya, ada pengertiannya. Cuba hafalkan. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, semua tu ada maknanya. Kita ada tafsir, buka, tengok, hafalkan maknanya. Cuba hayati betul-betul. Imam baca ayat, cuba dengar betul-betul. Cuba dengar dengan elok. Kalau kita fikir benda lain, memang tak khusyuk lah. Tak khusyuk. Jadi kita fokus dalam solat kita, seolah-olah macam seolah macam dia biasa imam akan sebut solatan wadda. Solatlah kamu seolah-olah solat ini solat terakhir bagi kamu. Solat terakhir bagi kamu. Macam mana kita bila berhadapan dengan satu perkara yang mungkin kita tahu kita tak akan dapat lagi benda tu. Solat terakhir. Bila kita niat kita nak melaksanakan solat yang terakhir, maka itu satu motivasi bagi kita untuk kita solat betul-betul. Solat dengan sungguh-sungguh. Solat dengan sungguh-sungguh. Itu insya-Allah. Jadi kalau nak betul-betul khusyuk dalam solat, kita kena cari ustaz lain lah. Kena ustaz yang betul-betul. Boleh cerita buat solat. Dia ada, kalau nak lagi kena masuk khusus solat. Fardu ain dan sebagainya. Tapi secara asasnya begitu. Kita nak solat, kita berhadapan dengan Allah SWT yang mana Maliki Yaumiddin. Allah SWT ialah raja segala, raja pada hari pembalasan, raja segala raja, Malikul Mulk, Malik, raja kepada segala raja. Kalau dengan raja yang kita ada sekarang ni pun kita rasa hormat, kita pergi, kita berpakaian dengan elok dan sebagainya. Macam mana kalau kita berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang mana raja segala raja, raja Rabbil Alamin, Tuhan sekalian alam. Jadi kita fasakkan dalam diri kita